Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bertemu lagi dalam PDPR, sejarah kita. Kita dah sampai unit yang ke-10, iaitu Bendahara Tun Perak. Sub unit kita adalah riwayat hidup Tun Perak dan juga peranan bendahara. Jadi kita mulakan dengan bacaan umul kitab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, Alhamdulillah. Berharap semua dah bersedia untuk PDPR kita. Jadi kita teruskan saja muka surat yang ke 138, unit baru, unit yang ke 10, dan tak banyak lagi. Tak banyak lagi. Maksudnya lepas ni ada satu lagi unit dan habislah. Kita akan buat projek untuk mata pelajaran sejarah ni. Jadi kita lihat muka surat yang ke ni 138, Bendahara Tun Perak. Kita tahu dah, Melaka dah terkenal tadi tu masa zaman Kesultanan siapa nama Sultan yang pertama, Sultan Muzaffar. Baik, jadi untuk seterusnya adalah Tun Perak ni adalah bendahara lah. Bendahara maksudnya orang kanan. Kalau sekarang ni kita panggil Perdana Menteri lah. Bendahara Tun Perak, nama dia ialah bendahara terbilang dalam Kesultanan Melayu Melaka, merupakan tokoh utama bangunkan Melaka. Unit ini menguraikan 3 perkara: riwayat hidup, peranan dan kebijaksanaan. 3. Tapi hari ini kita nak cover 2 saja, riwayat hidup dan peranan. Okey. Ni awak baca sini nanti, Soalan 9 ni tak ada apalah. 3 perkara ni yang kita nak belajar ni. Ni dia, zaman dulunya ni lah. Gunakan apa ni, obor ni, untuk menerangi suatu tempat tu. Baik, riwayat hidupnya. Bendahara merupakan tonggak utama dalam pentadbiran Kesultanan Melayu, berasal dari keluarga besar. Bendahara ni kalau dulu kira waris-waris orang besar ni, maksudnya orang yang rapat dengan istana lah. Okey, nama Tun Perak. Nama bapa Bendahara Wak Seri Wak Raja Tun Pepatih Serdang. Walaupun ayah dia bendahara, tapi zaman ayah dia tak berapa terkenal lagi. Anak dia ni baru terkenal. Adik-beradik Tun Kudu, Tun Pepatih Putih. Ada 3 orang adik-beradik. Jawatannya penghulu Kelang, penghulu Bendahari Melaka dan Bendahara Melaka. Okey. Dia makin naik pangkat lah. Mula si ni, kemudian yang kedua ni, yang ketiga Bendahara. Dia untuk orang yang paling rapat lah, antara yang paling rapat dengan Sultan. Baik. Dekat sini, dekat muzium ni ada ni, Muzium Tun Perak ni. Okey, jadi mungkin satu hari nanti awak ada kesempatan boleh melawat lah. Semasa penghulu Kelang, beliau membawa penduduk termasuk penduduk Kelang termasuk keluarga tentera ke Melaka untuk melawan Siam. Beliau membawa penduduk Kelang termasuk keluarga tentera ke Melaka untuk melawan tentera Siam. Daripada Kelang, Hulu Kelang. Tak tahulah Kelang belah Melaka, yang Selangor ke Kelang belah Melaka ni. Ni. Tapi di Hulu Kelang lah. Saja ini mungkin Kelang dekat Melaka lah ni. Okey. Saja ini menaikkan semangat juang dalam kalangan tentera bijak Tun Perak. Dia bawa keluarga dia sekali. Jadi tentera ni bila bawa keluarga dia semangat lah. Mempertahankan keluarga dia, negara dia pada ketika itu. Jadi yang keempatnya, Tun Perak dilantik sebagai bendahara oleh Sultan Muzaffar Shah. Sultan Muzaffar Shah, tapi pesanannya bergelar apa? Bendahara Paduka Raja. Oleh kerana dia ni bagus, jadi dia berkhidmat sebagai bendahara kepada 4 sultan. Sultan Muzaffar, Sultan Mansur, Sultan Alauddin dan Sultan Mahmud Shah. Sultan Alauddin ni
katanya lari ke Pagok dan meninggal. Sultan Laudia Shah ni lari ke Pagok dan makamnya di Pagok. Beliau meninggal semasa pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Generasi bawah dah. 4 orang Sultan. Kemudian beliau meninggalkan wasiat kepada Sultan Mahmud supaya menjadi perintah yang adil. Kita akan contohi dia meninggal. Sebelum dia meninggal tu dia wasiat maksudnya dipesan melalui surat dan sebagainya supaya berlakulah sebagai pemerintah yang adil. Itu kebijaksanaan dia orang lama. Jadi seterusnya peranan dia. Tadi tentang riwayat hidup secara ringkas. Peranan dia, apa tugas dia? Peranan ni tugas lah. Yang pertama, ketua pembesar. Maksudnya kalau sultan tak ada, dia jalankan kuasa sultan. Atau gering. Atau pilih sultan gering. Gering ni sakit. Sakit. Atau kesusahan keluarga. Dia jalankan tugas sebagai sultan. Menjalankan tugas sultan lah. Bukan sultan. Kemudian menjalankan tugas pentadbiran. Dan atas asuhan memastikan undang-undang Melaka dipatuhi. Masa tu dah ada undang-undang dalam Melaka ni. Hebatnya dia sebagai ketua kepada pembesar. Pembesar ni maksudnya macam kalau sekarang ni menteri-menteri lah. Mesti ada Perdana Menteri kan. Jadi dia ketua kepada pembesar tu. Yang keduanya dia sebagai penasihat sultan. Itu peranan dia. Apa-apa hal ni sultan akan rujuk dia lah. Minta nasihat. Nasihat ni tak semestinya sultan dengar. Dia boleh dengar, sultan pertimbangkan. Kalau urusan rasa perlu dia akan luluskan lah. Yang tak perlu tak adalah. Menasihat sultan adalah hal ehwal pentadbiran. Menasihati sultan juga supaya pemerintah raya mengikut ajaran Islam. Masa tu dah ada agama Islam dah kuat lah di Melaka. Okey. Seterusnya sebagai ketua diplomat. Ketua diplomat ni maksudnya kalau pergi ke luar negara tu dia sebagai ketua rombongan lah. Kalau orang datang ke Melaka pun dia sebagai menyambut kedatangan utusan daripada Pasai, China ke Melaka. Menghantar rombongan persahabatan ke Siam. Ini semua tugas dia lah. Sebagai ketua, ketua diplomat. Okey, macam kalau orang datang dia menyambut dan sebagainya. Kalau nak pergi sana pun dia akan menguruskan. Kemudian sebagai panglima tentera. Tugas dia yang keempat ini sebagai panglima tentera. Panglima. Dia macam jeneral lah, jeneral askar. Dulu tak ada jeneral. Jadi dia Tuan Perak je lah. Jadi apa dia? Membantu sultan meluaskan empire Kesultanan Melaka. Berjaya mengalahkan Pahang yang ketika itu di bawah penguasaan Siam. Rupanya Tuan Perak ni juga telah Melaka telah berjaya mengalahkan Pahang masa ni. Tapi tak tahulah di kawasan mana Pahang tu. Tuan Perak membantu Sultan Pasai menghadapi perang. Dia membantu negara lain. Jadi itu atas kebijaksanaan dia lah. Menguruskan hal-hal ketenteraan. Dia tentera ni dia ada strategi. Dia ada strategi kalau nak perang dan sebagainya. Itu saja. Jadi dia ada yang kita belajar ini tentang riwayat dia secara ringkas. Yang ni riwayat dia secara ringkas. Maksudnya siapa dia dan juga peranan dia. Ada 4 peranan ni. Ketua pembesar, penasihat sultan, ketua diplomat dan panglima tentera. Jadi tugasan awak hari ni buat peta minda, 2 peta minda. Satu peta minda tentang riwayat hidup dia. Bulat tu peta minda yang bulat tu, petak ke lonjong tu pulang pada awak lah. Yang keduanya buat tentang peranan sultan ni, ada 4 ni. Peranan Tuan Perak ni, ada 4 ni, ketua pembesar, penasihat ni. Okey. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada masalah boleh PM cikgu